Ini saywa yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu, itu sangat berkesan. Dia menjerit-jeritlah mereka. Ibnul Qayyim berkata, kedengaranlah bunyi riuh rendah dan takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf, dan orang-orang Islam yang lain turut bertakbir lantaran terlalu gembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal mula aja Nabi masuk, Allahu Akbar dah. Membesarkan Allah, menaikkan syariat, nak meninggikan Islam, menegakkan Al-Quran. Tiba-tiba pak-pak gereja Sabah ada di antara mereka juga yang menyarankan di kalangan YB tertentu supaya umat Islam di Sabah tinggalkan aja Al-Quran. Kau ni apa hal kau ni? Kau nak apa ni? Jangan lebih-lebih sangat. Kita tak heran dah nyawa ni kalau dah sampai masa ni. Nanti anak cakap kan, nak kena panggil pula. Ni live kan? Tapi takut apa mati untuk agama kan? Dia jangan jual-jual sangat puak-puak ni. Kurang ajar betul lah. Ingat kita ni apa ni? Takut mati ke? InsyaAllah kita tak takut mati. InsyaAllah. Jangan jual-jual sangat. Ini semua ni generasi baru yang belum pernah rasa lagi ni. Kalau yang tua-tua, otak-otak yang pernah mengalami tahun 69 dulu, dia orang tu tak berapa. Ni yang muda-muda baru keluar universiti jenis ni. Tak datang dari Makau mana ke. Jangan. Kau kalau tak sangat kau cakap terang-terang. Sebab anak pun umur 61 dah ya akhi. Letih mengajar ni, entah tahu tak? Lambat nak rasa nak masuk syurga. Jangan. Ramai tu di luar tu tapi kita tahu. Dia sampai masa keluar semua. Janganlah lebih-lebih. Berpada-pada lah. Dia rasa apa sangat dia ni. Sekian noktah dekat situ. Karena panjang merepek lagi kan. Yang kurang ajar sangat. Ya. Jadinya, dengarlah bunyi menyambut Rasulullah. Mereka segera keluar untuk bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka temui baginda dan mengalu-alukan kedatangan seorang nabi. Mereka mengelilingi baginda sallallahu alaihi wasallam dan berpusing di sekitarnya. Tatkala itu ketenangan menyelubungi diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan turunlah wahyu Allah, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Surah At-Tahrim ayat 4 yang bermaksud, kerana sesungguhnya Allah adalah pembelanya, dan selain dari itu Jibril serta orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman, dan malaikat-malaikat juga menjadi penolong. Ya, termasuk orang-orang saleh dan orang-orang beriman. Termasuklah Jibril. Kalau Jibril sudah tidak turun ke dunia dah, karena wahyu sudah selesai, maka malaikat-malaikat lain terlalu banyak, ya, boleh turun memberi pertolongan kepada perjuangan Islam. Urwah bin Az-Zubair berkata, mereka pun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kedudukan di sebelah kanan mereka, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat Bani Amr bin Auf. Hari itu ialah hari Isnin di bulan Rabiul Awal. Ini makanya mengapa pernah sahabat radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya Rasulullah, mengapa kami lihat Rasulullah senantiasa berpuasa khususnya pada hari Isnin selain hari Kamis. Ya hari Isnin tak pernah Nabi tinggal. Mengapa ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyatakan, bersabda, saya puasa pada hari Isnin kerana hari Isnin saya dilahirkan. Hari Isnin 17 Ramadan itu saya ditabalkan menjadi Rasul. Hari Isnin saya berhijrah ke Madinah. Dan hari Isnin juga saya akan kembali menghadap Allah Qadir Rabbul Jalil. 4 perkara. Pertama, birthday Nabi sambut dengan puasa. Kita birthday kepala ikan kan, tu terubuk keramat ya. Rasulullah berpuasa sambut birthday dia. Yang kedua, Nabi jadi Rasul hari Isnin, dia berpuasa, promotion, dia naik pangkat, jadi timbalan menteri, jadi menteri, jadi setiausaha khas, pembantu menteri, berpuasa. Kita tak tahulah baru ni berapa ramai berpuasa. Yang ketiga, Nabi hijrah hari Senin, maka aku puasa hari Senin, yakni pindah rumah. Pindah rumah, apa hal Nabi ajar puasa dulu. Kita dek kecat ICI dengan lansir daripada Medan punya. Nak cantik pasang puasa tak buat. Yang keempat, mati. Itu untuk bekalan. Bila aku mati esok banyak pahala puasa. Kan Allah menyebut bahawa puasa tak tahu ya, batasan banyaknya ganjarannya itu. Maka Nabi sampai itu hari Isnin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bangun menghadapi manusia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berdiam diri. Orang Ansar yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengalu-ngalukan. Dalam riwayat lain menyebutkan segera datang kepada Abu Bakar, sehingga apabila terik matahari mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun tampil menaungi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kain selendang. Lantaran itu tahulah mereka yang mana satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya masa di kawasan itu bila duduk, khususnya peristiwa ini menurut riwayat masih di Quba, belum lagi masuk ke pusat bandar. Dia bila sampai tu penat Rasulullah duduk. Jadi Abu Bakar pun ada, orang ramai pun pergi. Kebanyakan orang Ansar Madinah sebagai masa tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menengok mati sehingga matahari naik. Bila matahari naik kena ke kepala Nabi, ke muka Nabi, Abu Bakar cepat-cepat bangun, ambil kain redak, kain serban telendang dia tu. Menurut ceritanya dia gigit, kata syekh saya, dia gigit di mulut dia, lepas tu dia kembangkan kanan kiri ni, dia buka macam tu, dia berdiri belakang Nabi, berdiri tercacat, melindungi Nabi daripada terkena cahaya matahari. Begitulah kasihnya Abu Bakar. Demikian juga para sahabat yang lain terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di situ jaga Nabi jangan terkena panas Allah. Cuba cari seorang pak mentua macam tu. Kita balik kerja hujan, lari dari luar bawa ke dalam rumah. Payungkan kita ada. Haram tak cukup. Ya Allah, kempunan sampai sudah kita.